Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 3, pelajar tahun ketiga khusus Keselamatan Antarabangsa Universiti Malaysia Sabah. Ini membentangkan laporan akhir program kerja lapangan yang telah dijalankan di Tawau, Sabah pada 23 hingga 28 Mei 2025. Program ini memberi peluang kepada kami untuk melihat dengan lebih dekat realiti pengurusan keselamatan di kawasan pantai timur Sabah yang terkena dengan isu-isu rentas sebadan, terutamanya berkaitan dengan pendatang tanpa izin ataupun parti, penyeludupan dan ancaman keselamatan maritim. Sepanjang program ini, kami telah menjalankan sesi temu bual dan pengumpulan data bersama Angkatan Tentera Bersama Kedua ataupun ATB, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Sabah APNM, serta Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Kami juga meneliti peranan mereka dalam Ops Pasir, pengawasan laut serta tindakan pengecahan terhadap sindiket penyeludupan. Program ini bukan sahaja memperkukuhkan kefahaman teori kami, tetapi juga mengasah kemahiran insania seperti komunikasi strategik, kepimpinan dan kerja berpasukan dalam konteks keselamatan sebenar. Dengan ini kami bawakan dapatan daripada lawatan itu, cabaran dan cadangan berdasarkan pengalaman kami sepanjang program ini berlangsung. Bahagian saya akan membincangkan tentang pengalaman saya semasa saya berada di Angkatan Tugas Bersama ATB 2 di Tawau, Sabah. Soalan yang saya telah tanyakan kepada pihak yang berkuasa adalah, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh pihak keselamatan dalam mengawal sempadan maritim Sabah daripada pencerobohan PTI? Jawapan mereka adalah pihak ATB tidak dapat membezakan orang tempatan dan pendatang tanpa izin semasa melakukan pengawalan di lautan, khususnya kawasan yang berdekatan dengan negara sempadan, contohnya Filipina, di Palawan, dan Indonesia Sulawesi. Terdapat 4 sektor yang difokuskan, yaitu Kudat, Sandakan, Lahad Datu, dan Sempurna. Selain itu, penglibatan dari orang tempatan untuk menolong PTI juga menyukarkan pihak ATB untuk melakukan operasi pengawalan kedatangan PTI. Walau bagaimanapun, mereka sentiasa melakukan operasi pengawalan sempadan untuk memastikan kes pencerobohan tidak meningkat di kawasan yang hotspot itu. Soalan kedua berbentuk, bagaimana pihak Angkatan Tugas Bersama berdepan dengan isu kekurangan dokumen sah atau pengakuan identiti dalam kalangan PTI? Jawaban mereka adalah dengan melakukan kerjasama dengan agensi penguatkuasa, contohnya PDRM dan Indonesian, dalam melakukan operasi rondaan di kawasan-kawasan yang menjadi laluan kepada pendatang asing untuk mencerobohi Malaysia seperti Kudat, Sandakan, Lahad Datu, dan Sempurna, khususnya di kawasan perairan. Soalan terakhir berbentuk, adakah kerjasama dengan negara jiran seperti Filipina dan Indonesia dalam menangani isu kemasukan pendatang tanpa izin? Jawabannya adalah ada. Malaysia mempunyai hubungan yang baik dengan negara jiran. Mereka melakukan kerjasama yang digelar sebagai Trilateral Cooperative Cooperation. Indonesia di Tarakan dan Filipina pula Tawi-Tawi. Baiklah, salam sejahtera. Sekarang kita akan beralih kepada pecahan bidang tugasan ATB 2. Seperti yang kita sedia maklum, ATB 2 merupakan satu unit khas gabungan tentera laut, darat dan juga udara dalam menjaga sempadan terutamanya di pantai barat Sabah. Kita akan melihat kepada tentera darat di mana mereka mempunyai keutamaan untuk menjaga keselamatan berasaskan darat, pengawasan, rondaan dan larangan di sepanjang pantai timur Sabah. Bagi tentera laut pula, mereka mempunyai keutamaan dalam mengawas rondaan maritim, pengawasan, larangan dan juga tindak balas yang pantas sekiranya diperlukan. Bagi tentera udara, mereka merupakan peronda dan juga pengawas bagi maritim, pengangkutan udara dan juga pengangkutan untuk pasukan khas. Jadi, apakah tugasan bersama dalam ATB 2? Apakah yang mereka perlu jalankan bersama sebagai satu unit gabungan khas? Antaranya adalah Ops Pasir,
kerja pengintipan, CIMIC, logistik dan juga kerjasama dengan badan-badan lain. Kami juga diberikan informasi bahawa mereka juga akan melakukan sebarang tugasan bersama sekiranya diperlukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wafani Kristina dan hari ini saya akan membentangkan dapatan kajian hasil daripada temu bual saya bersama beberapa pegawai kastam yang bertugas di kawasan sempadan Tawau, Sabah. Dan melalui temu bual dan soalan yang saya ajukan kepada pihak kastam, saya bertanya, berdasarkan penjelasan pihak kastam atau tuan sebelum ini, bolehkah saya simpulkan bahawa kawalan sempadan di kawasan Tawau oleh pihak kastam ini sudah cukup efisien dan memadai, memandangkan tiada lagi isu-isu besar berkaitan penyeludupan PTI dan sebagainya. Namun jika kita bandingkan dengan negara seperti Amerika Syarikat yang membina tembok sempadan lengkap dengan sistem pengesanan dan teknologi yang tinggi di sempadan Mexico, adakah sistem keselamatan kita juga sudah cukup memadai? Memandangkan kawasan perairan di sekitar Tawau sangatlah luas dan terbuka, adakah pihak kastam ini melihat ini sebagai keperluan mendesak untuk peningkatan penggunaan teknologi seperti sensor, drone atau sistem radar bagi memperkukuhkan lagi kawalan sempadan secara berkesan dan menyeluruh? Dan berdasarkan jawapan pegawai tersebut, terdapat 3 dapatan utama. Pertama, beliau memaklumkan bahawa tiada lagi kes yang melibatkan penyeludupan pendatang tanpa izin PTI melalui kawasan yang diawasi oleh pihak-pihak kastam. Jadi ini menunjukkan tahap kawalan sempadan yang dianggap stabil dan efektif. Kedua, beliau menyatakan bahawa buat masa ini belum ada keperluan mendesak untuk penggunaan teknologi berteknologi tinggi seperti AI, drone atau sensor kerana ancaman utama seperti PTI telah dapat dikawal dengan baik. Dan yang ketiga, pegawai itu turut menjelaskan bahawa teknologi canggih sebenarnya telah pun digunakan namun dirahsiakan atas faktor keselamatan negara. Dan ini termasuklah maklumat seperti jenis-jenis teknologi, bajet serta sistem pengawasan yang digunakan oleh pihak kastam sendiri. Dan secara keseluruhan, meskipun sistem keselamatan kita tidak diuar-uarkan seperti negara-negara maju yang lain, namun pihak kastam yakin bahawa tahap keberkesanan kawalan sempadan di Tawau adalah mencukupi dan sesuai dengan keperluan semasa. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Untuk soalan kedua pula, adakah kastam juga ada membantu dalam memantras pendatang tanpa izin? Hasil dapatan kajian menyatakan bahawa kastam juga ada membantu dalam memantras PTI kerana mereka juga ada kuasa di bawah Akta Atipsom iaitu Akta Pemandangan Orang dan Anti Penyeludupan tahun 2007. Soalan ketiga yang kami telah tanya kepada pihak kastam adalah adakah PTI terlibat dalam penyeludupan barang ke kawasan Sabah terutamanya di Tawau. Mereka berkata bahawa setakat ini tiada lagi kerana jarang berlaku kes penyeludupan barang yang dibawa oleh PTI kerana PTI hanya membawa diri mereka ke Sabah terutamanya di kawasan Tawau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan ini dengan memperkenalkan apakah itu Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia ataupun APMM, dan juga saya akan menerangkan sedikit apakah peranan dan operasi agensi APMM ini khususnya di zon maritim Tawau dalam menangani ancaman kemasukan pendatang asing tanpa izin. Okey, pertama sekali kita lihat apakah tujuan penubuhan APMM ni. APMM ditubuhkan berdasarkan peruntukan Seksyen 3/2 Akta APMM 2004 dengan tujuan utama adalah untuk memelihara undang-undang dan ketenteraman awam. Yang kedua, kita lihat kepada statistik penguatkuasaan APMM di zon maritim Tawau. Setakat 25 Mei, sebanyak 3,932 pemeriksaan telah dijalankan yang melibatkan dokumen perjalanan, lesen penangkapan ikan serta kes penyeludupan barangan bersubsidi. Okey, yang ketiga kita lihat apakah modus operandi penyeludupan parti ni. Okey, modus operandi sindiket penyeludupan parti di Tawau semakin terancam. Mereka menggunakan pengurus rangkaian dan tontoh-tontoh yang bertugas mengesan kehadiran pihak berkuasa. Yang keempat, kita lihat apakah fungsi utama APMM ini. Antara tugas utama APMM merangkumi menjalankan pengawasan pantai, menguatkuasakan undang-undang maritim, menangani kes penyeludupan, melaksanakan misi mencari dan menyelamat. Dan
Kelima, kita lihat laluan tikus dan pendatang tanpa dokumen. Okey, laluan tikus yang sering digunakan, sering dipantau oleh APMM menggunakan 2 bot dan 1 kapal setiap hari, yang mana pendekatan pengusiran serta-merta dilaksanakan terhadap parti apabila APMM ni menjumpai mereka. Dan keenam, apakah aset baharu dan cabaran logistik? Dari segi keupayaan aset, APMM Zon Tawau kini dalam proses menambah kekuatan melalui pembinaan 2 kapal baharu di Sarawak dan 1 kapal di Turki. Satu lagi penggunaan bot pemintas dan bot kilat yang horsepowernya lebih kurang 350 dengan 4 enjin. Dan apa yang kita boleh simpulkan? Saya boleh simpulkan daripada ini adalah APMM ni memainkan peranan yang amat penting dalam melindungi kedaulatan perairan negara, sebab walaupun menghadapi berbagai cabaran dari segi aset dan sumber, keberadaan mereka di kawasan strategik seperti zon maritim Tawau tetap menjadi benteng utama negara daripada sebarang ancaman rentas sempadan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan menerangkan tentang peranan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM dalam mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin ataupun parti, khususnya di zon maritim Timur Sabah. Okey, pertama sekali APMM ni menjalankan operasi penguatkuasaan secara berterusan yang mana bukan bersifat sementara sahaja ataupun bermusim. Jadi operasi ini dijalankan dengan kerjasama rapat, iaitu kalau kita panggil dia sebagai rentas agensi, yang mana melibatkan agensi seperti Eskom, Polis Marin dan sebagainya. Yang mana keadaan ini penting bagi memperkukuhkan pemantauan di kawasan perairan yang dikenal pasti sebagai laluan utama kemasukan parti ni. Jadi yang kedua, kita beralih kepada kedua, iaitu operasi APMM bukan sahaja bergantung kepada rondaan rutin, malah juga berdasarkan maklumat risikan yang diterima. Ini bermaksud setiap pergerakan mencurigakan yang dilaporkan oleh penduduk ataupun komuniti, radar ataupun sumber dalaman akan dipantau secara strategik sebelum pasukan tu digerakkan ke lokasi sasaran. Ketiga pula, dari segi keupayaan aset. 2 buah bot APMM di zon maritim Tawau beroperasi 24 jam sehari tanpa henti. Ini menunjukkan komitmen ataupun tahap kesiapsiagaan APMM dalam memastikan perairan negara tidak mudah dibolosi oleh parti, terutama di kawasan pantai Timur Sabah lah yang sering menjadi titik panas penyusupan haram ini. Dan keempat, bagi mereka yang berjaya ditahan, APMM mempunyai kuasa undang-undang yang mana mengusir parti secara serta-merta, yang mana pengusiran ini boleh dilakukan tanpa perlu mendapatkan kelulusan atau pemakluman kepada agensi lain maupun negara asal pendatang. Dan akhir sekali, bagi tekong dan penyeledup yang membantu membawa masuk parti, mereka akan disiasat dan didakwa di bawah undang-undang jenayah berkaitan penyeludupan manusia. Jadi kalau secara kesimpulannya, APMM ni memainkan peranan penting sebagai benteng pertahanan maritim negara. Pendekatan mereka yang menyeluruh dan tegas adalah bukti iltizam agensi ini dalam menjaga kedaulatan perairan Malaysia daripada pencerobohan. Apakah cabaran utama yang dihadapi oleh APMM dalam usaha mengawal kemasukan PTI melalui laluan Laut Timur Sabah? Jawabannya adalah PTI biasanya akan memasuki jalan tikus menempuh bot dan APMM akan mengadakan rondaan setiap hari. Seterusnya mereka akan menggunakan konsep pengusiran, dan ketiga adalah cabaran ini agak sukar untuk menghantam semua warga asing disebabkan mereka tidak mempunyai dokumen Malaysia. Soalan yang kedua adalah, adakah terdapat kawasan panas di perairan Sabah yang menjadi tumpuan utama pasukan PTI? Jawabannya adalah terdapat laluan tikus di mana didapati terdapat warga negara daripada Indonesia yang telah menyelundup barang yang berat. Soalan ketiga adalah, bagaimanakah APMM menangani cabaran logistik seperti kekurangan aset, raja tangan atau peralatan pengawasan? Jawabannya adalah melalui kerjasama daripada negara jiran, yaitu Filipina Coast Guard, Korea daripada Indon, dan Polis Coast Guard yaitu daripada Singapura. Selain itu adalah faktor optimal, yaitu gabungan Indonesia dan Malaysia dan Thailand Indonesia yang dinamakan SEAEX THA. Selain itu, isu pendatang tanpa izin atau PTI ditangani melalui kerjasama erat antara APMM dengan agensi seperti Eskom, Immigration, PDRM, dan pihak berkuasa tempatan.
APMM bertanggungjawab menangkap dan menyerahkan PTI kepada pihak imigresen atau polis untuk tindakan lanjut tanpa menggunakan kekerasan kecuali untuk mempertahankan diri. Di peringkat serantau, APMM turut menjalinkan kerjasama strategik dengan Filipina, Indonesia, dan Thailand melalui operasi bersama seperti Patkor Optima dan Siak Stamal, selain kolaborasi dengan Filipina Coast Guard dan Bakamla Indonesia. Usaha ini penting bagi mengawal kemasukan haram, terutama di kawasan sensitif seperti Pulau Sebatik. Secara keseluruhan, isu pendatang tanpa izin ataupun parti di Sabah merupakan cabaran keselamatan yang dikendalikan secara bersepadu oleh pelbagai agensi utama seperti Angkatan Tentera Bersama 2, APMM dan juga Jabatan Kastam Diraja Malaysia. ATB2 memainkan peranan utama melalui pelaksanaan operasi yang merangkumi kawalan dari darat, laut dan juga udara serta kerjasama dengan masyarakat melalui pendekatan Civil Military Cooperation. Sementara itu, APMM fokus kepada penguatkuasaan undang-undang maritim termasuk rondaan dan juga pengusiran parti, manakala kastam membantu melalui kuasa di bawah ATIPSOM bagi menghalang penyeludupan manusia dan juga barangan. Walaupun teknologi moden seperti radar, UAV dan sistem pemantauan digunakan, kebanyakan maklumat ini dirahsiakan demi keselamatan operasi.